Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak ajar bab 8 iaitu sukatan serakan dan data tak terkumpul. Apa yang anda pelajari dalam bab ini adalah yang pertama serakan, yang kedua adalah sukatan serakan. Ini adalah jaringan kata yang akan ada dalam bab 8. 8.1 dalam buku teks iaitu serakan. Apakah maksud serakan? Sukatan serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik. Sukatan serakan memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai jumlah yang kecil dan sebaliknya. Ini kita akan tengok dalam soalan dan awak akan faham nanti. Sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif seperti julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai. Berkenaan ini kita akan tengok dalam soalan dan kita akan tengok contoh nanti, jadi awak akan lebih faham berkenaan julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai. Contoh 1. Contoh 1 diberi taburan data adalah berbeza. Bagi melihat serakan bagi suatu taburan data, beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil diambil kira. Sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka keadaan itu menunjukkan bahawa data diserak lebih luas. Kata kunci dia adalah bila beza antara nilai dia besar, maka data diserak lebih luas. Kalau kecil, maka data diserak lebih kecil. Begitu jugalah keadaan yang sebaliknya. Sebagai contoh. Dalam jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Soalan dia adalah nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Apa yang perlu kita tahu bila kata kunci dia adalah beza? Jisim besar dengan jisim terkecil. Jisim terbesar 79. Ini adalah jisim paling besar dalam jadual. Jisim terkecil adalah 47. Jadi beza jisim, formula dia adalah jisim terbesar tolak dengan jisim terkecil. Jadi 79 kg tolak dengan 47 kg sama dengan 32 kilo. B. Raja menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. Ini adalah dalam graf tersebut adalah plot titik bagi panjang. Soalan dia adalah nyatakan beza saiz dalam sentimeter bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Jadi kita perlu tahu beza dia adalah panjang serangga terpanjang dan panjang serangga terpendek. Panjang serangga terpanjang adalah yang berhampiran dengan 7. Ini adalah panjang serangga terpanjang yang berhampiran dengan 7. Panjang serangga terpendek pula yang berhampiran dengan 3 ke kiri. Ini adalah panjang serangga terpendek. Berapa nilai dia? Panjang serangga terpanjang iaitu 6.8 cm. Dia bukan garisan berada titik bukan berada di garisan 7. Dia sebelum 7. Maka kita kena kira daripada 6 ikut 6.1, 6.2 sehinggalah titik plot tersebut iaitu 6.8 cm. Panjang serangga terpendek pula adalah 3.1 cm. Jadi beza saiz adalah panjang serangga terpanjang tolak dengan panjang serangga terpendek. 6.8 cm tolak dengan 3.1 cm sama dengan 3.7 cm.
plot batang dan daun dan blok titik. Okey. Plot batang dan daun adalah plot merupakan satu cara untuk menunjukkan taburan suatu set data. Melalui plot batang dan daun, kita dapat melihat sama ada data adalah cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah paling kerap muncul atau data manakah yang paling kurang muncul. Okey, ini kita akan tengok dalam contoh soalan. Okey, plot titik pula adalah carta statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam. Setiap titik mewakili satu carapan. Ini kita pun akan tengok dalam contoh nanti. Next, plot batang dan daun. Okey, seperti contoh, raja di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. Ini adalah data sekumpulan 36 orang murid. Okey. Jika data ini tidak disusun dalam bentuk jadual, maka kita tidak dapat melihat serakannya dengan serta-merta. Kita tetapkan nilai puluh sebagai batang, okey, dan nilai sar sebagai daun untuk memplot batang dan daun bagi data yang diberikan. Okey, seperti contoh kita tengok di sebelah kiri adalah batang. Okey, contoh yang atas dalam tabel dalam rajah adalah 27. Maka 2 tu kita jadikan puluh, 7 kita jadikan sar. Untuk 29 pula, 2 tu kita jadikan puluh, 9 kita jadikan sar. Okey. Dan seterusnya. 3, 31. 3, 32. 3, 34. Okey, bacaan dia seperti dalam kotak tersebut. Okey, daripada jadual batang dan daun ini, kita perhatikan bahawa markah paling kerap muncul adalah dalam julat 40 hingga 49 kerana 40 hingga 49 adalah data yang paling banyak. Bermakna itu adalah markah paling kerap muncul. Okey, plot titik. Okey, data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Okey, ini adalah data sekumpulan 20 orang murid. Okey. Untuk titik plot pula, plot titik sesuai digunakan jika bilangan cerapan adalah tidak banyak. Bila tidak banyak, disesuai menggunakan plot titik tersebut. Okey. Dalam plot titik, cerapan paling tinggi ialah 8. Tengok sebelah kanan, iaitu paling tinggi adalah 8. Okey, cerapan paling rendah ialah 0 ke kiri. Yang paling ke kiri adalah 0. Dan paling banyak murid memperoleh skor 7. Yang tertinggi dan yang paling banyak titik plot dia adalah 7. Okey. Contoh 2. Satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Rajah di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperoleh murid-murid ini. Okey, ini yang teratas adalah pertama skor dalam kuis sains dan yang bawah adalah skor dalam kuis matematik. Okey, soalan dia, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Okey, B. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Okey, C.
Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian manakah lebih baik? Okey, jadi jawapan yang A adalah serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Okey, cuba kira antara yang kuis sains ni dalam plot titik 8 hingga 15. Okey. 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8. Okey. Untuk skor dalam kuis matematik dia ada 1 2 3 4 5 6 7. Bermakna yang paling besar adalah skor dalam kuis sains. Okey. Next B. Soalan dia, kuis yang manakah mempunyai beza cerapan lebih tinggi? Okey, B, kuis sains mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi iaitu 7. Okey. Next, antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian manakah yang lebih baik? Okey, jadi dalam titik plot ni kita boleh nampak skor kuis matematik lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Okey.